Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Titi Sinta kali ini kita akan kupas topik kata 4 iaitu bab 7 graf gerakan. Jadi untuk bab ini Titi Sinta bagikan kepada dua bahagian. Jadi untuk bahagian pertama, jom kita tengok apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, so hari ini kita nak macam mana nak melukis, melukis graf jarak masa dengan situasi. Okey, apabila diberi situasi. Yang kedua, macam mana nak melukis graf jarak masa jika diberi persamaan pula. Okey, dan terusnya macam mana nak menghitung nilai laju atau laju purata. Dan yang terakhir, bagaimana nak menyelesaikan masalah berkaitan dengan nilai laju ataupun laju purata. Okey, jadi kita tengok satu persatu. Pertama sekali nak melukis graf jarak masa berdasarkan situasi. Okey, contoh diberi situasi lukis graf jarak masa berdasarkan situasi Encik Lee memandu kereta selama 75 minit untuk pulang ke rumahnya. Jadual menunjukkan apa yang telah dilalui. So jadual tu diberi masa dalam minit, jarak dalam km. Jadi macam mana cara kita nak bina? First sekali kita kena tentukan apa paksi mencancang kita. Paksi itulah yang berdiri tu kan, paksi Y. So itu adalah jarak. Remind kat situ jarak. Dan paksi yang kedua, paksi mengufuk. Tentukan paksi mengufuk iaitu masa dalam unit minit. Kemudian yang ketiga, kita pilih skala yang sesuai. Jadi memandangkan jadual dah diberi, jadi kita follow je lah, kita ikut skala yang diberi dalam jadual. Untuk masa, kita bermula dengan 0, 15, 30, 45, 60, 75. Dan untuk jarak, 0, 20, 40, 60, 80 dan 100. Yang keempat, kita plotkan titik koordinat tu mengikut jadual yang dah diberi lah. 0, 0, 15, 20, 30, 40, ikut yang itu. Kemudian sambungkan titik. So akan dapati satu garis terbentuk. Itulah lukisan graf jarak masa yang terhasil. Seterusnya macam mana pula kalau nak melukis graf jarak jarak masa jika diberi persamaan. Contoh perkirakan suatu jarak zarah bagi tempoh masa tertentu diwakili oleh persamaan S sama dengan 12T dengan keadaan S ialah jarak dan T ialah masa dalam saat, jarak dalam cm. Jadi macam tadi juga. First kali kita follow sebelum tu kita lengkapkan dulu jadual. Biasa jadual diberi, dia tak akan bagi penuh. Jadi kita kena lengkapkan dulu. Macam mana nak lengkapkan? Kita guna persamaan yang dibagi tadi, S sama dengan 12T. Jadi kita masukkanlah T kita bila T kosong. Cikgu dah terang kat situ kan. Kalau T kosong, S 12 darab kosong, dapatlah kosong. Jadi lepas tu jadi kosong, kosong. Kalau T1, so jadi 12 darab 1, jadi 12. Lepas tu jadi 1, 12. Seterusnya, so T2, S24. Bila T3, S36. Dan bila T4, S48. Jadi kita ikut cara yang kita dah buat mula-mula tadi. First kali tentukan jarak mencancang iaitu jarak dalam cm. Kemudian jarak mengufuk, masa dalam saat. Kita tentukan skala yang sesuai. Kita ambil saja daripada jadual yang diberi 0, 1, 2, 3, 4 untuk paksi mengufuk dan mencancang 0, 12, 24, 36 dan 48. Seterusnya ambil maklumat daripada jadual, kita plotkan ikut koordinat yang diberi. Kemudian kita buatlah, kita lengkapkan garis lurus tu. So jadilah graf jarak masa. Jadi seterusnya bagaimana nak menghitung laju. Rumus laju adalah jarak bahagi masa. Jadi kalau tengok contoh yang cikgu bagi ni, dia bermula dengan kosong terus kan. So hitung laju zarah berikut. Jadi kita ambil dulu jarak iaitu 9. Jarak mula-mula sekali tu 9 tolak dengan kosong. Kemudian 3 untuk masa 3 saat tolak dengan kosong. Akhirnya kita dapat 3 meter per saat. Biasanya kalau ada soalan, kita tak perlu tulis unit sebab dalam jawapan tak perlu tulis unit sebab soalan dia dah bagi dah. Dia nak jawapan tu dalam bentuk apa. Kemudian kalau contoh yang kedua ni nak menghitung laju zarah. Sama juga tadi jarak bagi masa. Tapi kita tengok keadaan juga. Kita punya graf sekarang ni, jarak kita adalah 16 dengan kosong kan. Mula 16, lepas tu kosong kat bawah. Tolak bahagi dengan masa awak kosong bermula dengan kosong berakhir dengan 4. So kosong tolak 4. Jadi kita akan dapati negatif 4. Tanda negatif tu bermaksud arah gerakan kita bertentangan. Kalau tadi dia naik ke atas kan, sekarang dia turun ke bawah. Jadi jawapan adalah 4 km per jam. Kalau tak tulis unit pun tak apa sebab dalam soalan memang dia dah bagi dah unit siap-siap.
Okey, contoh yang seterusnya, ketiga. Okey, hitung laju Zara berdasarkan graf berikut. Okey, jadi masih lagi jarak bagi masa, tapi kali ini kita kena bagi kepada dua bahagian sebab dia ada dua shape, dua bentuk kat situ kan. Satu laju AB. Okay, kita tambahkan dengan laju BC. Okay, laju AB tu, okay, kita tengok jarak dia 18 dengan 18. Sama je 18 kan. 18. Jadi kita tolakkan 18 untuk 18. Masa dia kosong dengan 2. Kita tolakkan jadi 18 bagian 0 tolak 2 dapat kosong. Sifar. Okay, tambah dengan laju BC. Laju BC adalah 18 tolak kosong. Itu untuk jarak dia. Dan masa dia adalah 2 tolak dengan 3. So, kosong sifar tambah dengan negatif 18. Kita akan dapati negatif 18 km per jam. Okay, ataupun 18 lah km per jam. Okey, penyelesaian masalah graf jarak masa. Okey, yang ini simple saja. Digabungkan semuanya. Contoh soalan diberi kat situ, graf jarak masa telah diberi di bawah. Okey, menunjukkan gerakan sebuah basikal dalam tempoh 5 jam. Okey, mula-mula sekali hitung. Okey, hitung dia nak A tu tempoh masa dalam jam. Basikal tu bergerak dalam keadaan pegun. Okey, pegun tu maksudnya tak bergerak. Seragam, rehat, berhenti. Itu kata kunci dia. So bila dia dikatakan soalan tu nak dalam bentuk tempoh masa dalam bentuk pegun, jadi kita tengok masa yang mana corak perjalanan tu dia tak bergerak, dia statik, dia terus je. Okey, nampak tak bahagian tengah-tengah tu. Jadi itu kita ambil sebab dia nak masa, kita ambil kira masa dia lah. Jadi 3 tolak 2 kan. Tolak sama dengan 1. Okey. Kemudian B macam mana dia nak laju, iaitu kilometer per jam dalam 2 jam pertama. Ini saya katakan tadi ni, besok soalan akan bagi siap-siap lah dia nak dalam unit apa. Jadi tak perlu waktu dalam unit apa jawapan awak nanti. Okey. Jadi kalau laju dalam 2 jam pertama, kita ambil kira masa 2 jam pertama daripada 0 hingga 2. So tak kat situ ada bentuk menaik kan. Jadi kita kira lah laju dia, jarak bagi masa 15 0. Itu jarak bagi dengan masa dia 0 tolak dengan 2. So dapatlah 7.5. Okey. Kemudian C, huraikan gerakan basikal itu dalam 2 jam terakhir. So kalau 2 jam terakhir, kita tengok tempoh sepanjang tu adalah 5 jam kan. Jadi kalau 2 jam terakhir maksudnya 5 ke 3. Jadi bahagian belakang tu yang turun ke bawah tu, itu 2 jam terakhir. Jadi kita ambil kira laju dia 15 tolak 0. Okey, per dengan masa dia 3 tolak dengan 5. So kita akan dapati negatif 7.5 ataupun 7.5 lah. Okey, jadi kita boleh huraikan kat situ, basikal itu bergerak sejauh 15 km kan, 5 km lah sebab dia bermula daripada atas kan, turun ke bawah 15 km dengan kelajuan 7.5 km per jam, km per jam dalam 2 jam terakhir. Kita hurai balik je. Okey, berapa jarak dia, berapa laju dia, tempoh masa dia berapa lama. Itu maksudnya huraikan. Okey. Dan yang terakhir, laju purata. Okey, laju purata bagi keseluruhan perjalanan. Okey, seperti yang awal-awal tadi tak laju kan. Jadi kalau laju purata sama je lah. Maksudnya purata laju tu adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. So jumlah jarak semua perjalanan daripada awal sampai akhir dengan jumlah masa daripada awal sampai akhir. So kita tengok jumlah jarak. Okay, mula dia naik 15, dia turun 15. Jadi 15 tambah 15 itu jarak dia. Okay, kemudian bagi dengan masa dia, the whole perjalanan sepanjang perjalanan tu adalah 5 jam. Kita bagi dengan 5. Jadi akhirnya 30 bagi 5 takkan dapat jawapan dia 6. Okay, kenapa saya tak tulis unit? Sebab kat soalan tu dah ada. Hitung laju purata dalam kilometer per jam. Jadi jawapan dia saya tulis 6 sahaja. Okay. Okey, jadi itu saja untuk bahagian pertama. Kita akan tengok bahagian kedua nanti melibatkan graf laju dengan masa. Itu saja pada cerita kali ini. Terima kasih.